Nabi kita dalam bab menjaga waris-waris champion number 1. Nabi dia boleh sebut nama keturunan dia sebelah Adnan 21 moyang. Dia boleh sebut. Aku Muhammad bin Abdullah bin Abdul Muttalib bin Hashim bin Abdul Manaf bin Qusay bin Kilab bin Murrah bin Ka'ab bin Lu'ay bin Ghalib bin Fi'ih bin Malik bin Nadar bin Kinanah bin Khuzaimah bin Mudrikah bin Ilyas bin Mudar bin Nizar bin Ma'ad bin Adnan. 21 dia boleh susun. Kita boleh susun berapa? Sebab kita tak cara. Mustahak ke nak tahu waris? Mustahak, supaya kita tahu kita ni bukan keturunan beranak tepi longkang. Keturunan kita ada maruah. Kita bukan orang sebarang-sebarang nenek moyang kita. Sebab itu kena susun waris. Setiap benda ada asal usul. Takkan kita tak ada asal usul. Bila tak tahu asal usul, yang itu dia pun dah jadi mengaku keturunan orang. Cucu Mak Kilau lah, cucu Tok Bahman lah. Benda bukti, mana boleh mengaku. Sebab itu saya selalu kempen di mana-mana, khusus untuk orang muda-muda. Awak keturunan kena tahu. Sebab itu tak ada maklumat dalam internet. Cerdik mana pun internet dia tak tahu susu galuh kita. Apatah lagi kita di Raub ni sejarahnya kaya. Ni adik-adik kena ingat, Raub ni semua kampung ada orang yang buka, ada tuannya. Contohnya Tok Alauddin bin Baharuddin bin Tok Mansur Bugis, itu buka kampung Segelama. Awak kenal ataupun tidak? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahilladzi la yadurru ma'asmihi syai'un fil ardi wala fis sama' wa huwas sami'ul alim. A'udzu bikalimatillahi tammati min syarri ma khalaq. Alhamdulillahi hamdan katsiran thayyiban mubarakan fihi kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa li azimi sultanik. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin abdika wa rasulika nabiyil ummi wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Allahumma inna nas'aluka fahman nabiyyin wa hifzal mursalin wa ilhamal malaikatil muqarrabin. Ya Allah, kami mohon padamu kefahaman para nabi, daya hafalan para rasul, ilhamnya para malaikat muqarrabin. Allahumma aghnina bil ilmi wa zayyinna bil hilmi wa akrimna bit taqwa wa jamilna bil afiyah. Ya Allah, kayakan kami dengan ilmu-Mu, hiasilah kami dengan kelembutan, muliakan kami dengan takwa, cantikkan kami dengan sihat wal afiat. Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'ban wa balighna Ramadan. Terima kasih saudara saya Al-Fadhil Ustaz Abdul Basit bin Haji Muhammad Mukhtar selaku pengacara majlis. Yang berhormat Tuan Fazli bin Muhammad Kamal, Exco Komunikasi dan Multimedia, Belia Sukan dan Badan-Badan Bukan Kerajaan Negeri Pahang, merangkap ahli Dewan Undangan Negeri kawasan N08 Dong, seterusnya sahabat saya Al-Fadhil Ustaz Amin, pegawai agama Islam daerah Raub, para pegawai ahli-ahli jawatan kuasa Masjid Tengku Abdullah Al-Haj, Kampung Gali Tengah Raub, tuan-tuan guru, para alim ulama, para habaib, muslimin muslimat, hadirin hadirat, tuan-tuan puan-puan, moga sekaliannya sejahtera dalam limpahan rahmah dan barakah. Saya dahului dengan penyataan tahmid kesyukuran atas pertemuan malam ini, dan seterusnya dapat bertatap muka dalam ceramah pada malam ini. Kali terakhir saya sampai ke masjid ini kira-kira 6 tahun 8 bulan 22 hari yang lalu, iaitu pada 18 Mei tahun 2017, semasa perasmian oleh Kebawah Duli Yang Maha Mulia Pemangku Raja Pahang Tengku Mahkota Tengku Abdullah Al-Haj. Ketika itu alhamdulillah masjid ini masih lagi beroperasi begitu baik sekali program-programnya. Hadirin hadirat sekalian, malam ini kita bicara soal Isra' wal Mi'raj. Isra' Mi'raj ini perjalanan Nabi yang penuh dengan mukjizat dan terlalu banyak hikmah serta pengajarannya. Dalam bahasa Arab,
Isra' ini dari Sara. Sara ni maknanya berjalan waktu malam. Kenapa waktu malam? Banyaklah rahsianya. Sebab itu perkataan Asra, kata terbitan dia adalah Isra'. Isra' ni dalam bahasa Arab maknanya memperjalankan seseorang pada waktu malam. Maknanya dari segi bahasa sudah menunjukkan Nabi tidak sendiri pergi, dia diperjalankan. Umpama seekor semut dari Kuantan ke Kuala Lumpur tumpang beg kita naik kapal terbang sampai di KLIA, semut Kuala Lumpur tobat tak percaya. Awak datang naik apa? Naik kapal terbang. Daripada mana? Kuantan. Semut takkan percaya kerana mustahil semut naik kapal terbang. Dia nak bayar pakai tiket apa? Dia tak ada boarding pass, dia tak ada kad pengenalan. Tetapi semut Kuala Lumpur kena faham, semut Kuantan tu naik dalam beg kita, dalam bekas beg kita, dia menumpang, diperjalankan. Adapun Mi'raj itu maknanya laluan ke atas. Kalau dalam bahasa Arab, tangga lah. Iaitu Nabi naik dari Baitul Maqdis ke langit pertama dan seterusnya lah. Tuan-tuan sekalian, Isra' Mi'raj ini cerita luar biasa yang tak boleh dipahami dengan akal dan ilmu manusia. Dia mesti dipahami dengan iman. Sebab itu pada peringkat awal orang-orang payah nak menerima cerita Isra' Mi'raj ini. Tapi lama kelamaan kerana teknologi, orang sudah mula nampak kebenaran kisah ini. Dalam Quran, cerita ini direkodkan jelas dalam surah Al-Isra' ayat yang pertama. Cerita Mi'raj Allah rekodkan di dalam surah An-Najmi ayat 13 sampai 18. Dan ada 16 orang sahabat Nabi yang meriwayatkan hadis-hadis tentang Isra' Mi'raj. Bukannya seorang dua. Ada di kalangan musuh Islam terdiri dari orientalis. Mereka tuduh cerita Isra' Mi'raj ini tidak ada kualiti. Sebab yang meriwayatkan kata mereka adalah Anas bin Malik dan Ibnu Abbas. Kedua-dua sahabat ini ketika Nabi Isra' dia masih kanak-kanak. Jadi mana mungkin budak-budak diambilkan penyaksian dia. Ini hujah orang orientalis. Tapi kita nak betulkan malam ini, bukan sekadar Anas bin Malik dan Ibn Abbas saja yang meriwayatkan hadis, termasuklah Abu Zar, Jabir, Abu Hurairah, Huzaifah Al-Yamani, Ibn Omar, Ibn Mas'ud, termasuklah Ali dan juga Omar. Maka kalau dalam bahasa Inggeris, cerita Isra' Mi'raj ni dia panggil no doubt about it. Tidak ada keraguan sikit abuk kewujudan cerita ini. Cuma pada malam ini, sebabkan pelajaran Isra' Mi'raj ni banyak. Jadi dia pelajaran dia ada sebelum, semasa dan selepas Isra' Mi'raj. Malam ni kita ringkaskan perbincangan. Kita ambil sebahagian daripada peristiwa yang berlaku semasa Isra'. Apakah ceritanya? Pada malam Isra' ada satu ilmu yang diajarkan oleh Nabi Ibrahim alaihissalam kepada kita. Dan ilmu itu diajarkan dalam Isra' wal Mi'raj. Apakah hadisnya? Hadis daripada Abu Ayyub Al-Ansari radhiyallahu anhu. Nabi dia bercerita, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam lailata usriya bihi marra ala Ibrahim faqala man ma'aka ya Jibril qala hadza Muhammad. Nabi pada malam Isra' dia naik dari satu tangga ke satu tangga. Sampailah Nabi kita bertemu dengan Nabi Ibrahim alaihissalam. Nabi Ibrahim dia tanya kepada Jibril, sebab Jibril dia escort Nabi. Wahai Jibril, man ma'aka, siapa bersama kamu? Maka Jibril pun jawab, hadza Muhammad, ini nama dia Muhammad. Maka Nabi Ibrahim pun jawab, mur ummataka falyuksiru min ghirasil jannati fa inna turbataha tayyibatun wa arduha wasi'atun. Wahai Muhammad, perintahkan kepada umatmu untuk membaca zikir yang merupakan tanaman di syurga. Itu Nabi Ibrahim pesan. Yang mana tanah syurga ni begitu subur dan juga luas. Nabi pun bertanya, wa ma ghirasul jannah, apakah dia yang dikatakan tanaman syurga tu wahai Nabi Ibrahim? Maka Nabi Ibrahim menjawab, qal la haula wala quwwata illa billah. Bacalah hauqalah,
iaitu la haula wala quwwata illa billah. Hadis ini kata ulama diriwayatkan oleh Imam Ahmad. Kalau kita rujuk dalam kitab Al-Isra wal Mi'raj, dia menyebutkan bahawa hadis ini secara sanad memanglah lemah, dhaif. Tetapi isi ataupun matan hadis ini sahih kerana ada banyak penguat dari segi jalur riwayat. Jadi tak ada masalah kita tak petikaikan hadis ini. Tuan-tuan, ada beberapa pelajaran yang boleh kita ambil dari cerita Nabi Ibrahim yang bertemu dengan Nabi ini. Pertama sekali adalah pelajarannya ketika melakukan Isra' Mi'raj, Nabi kita bukan sekadar dipertemukan dengan Nabi Ibrahim, tapi Nabi kita dipertemukan dengan ramai Nabi yang lain. Berapa orang yang Nabi bertemu, dia ikut langit. Langit pertama, Nabi jumpa Nabi Adam. Langit kedua, berjumpa dengan Nabi Yahya dengan Nabi Isa. Langit ketiga, jumpa dengan Nabi Yusuf. Langit keempat, jumpa dengan Nabi Idris. Langit kelima, jumpa dengan Nabi Harun. Langit keenam, jumpa Nabi Musa. Dan langit ketujuh, jumpalah Nabi dengan Nabi Ibrahim alaihissalatu wassalam. Dalilnya dalam satu hadis disebutkan fantalaqa bi Jibrilu hatta atas sama'ad dunya fastaftaha faqila man hadha qala Jibril qila wa man ma'aka qala Muhammad qila wa qad ursala ataupun ursila. Ketika dia sampai di langit pertama, Jibril minta, sebab setiap langit ni dia ada rock block dia, malaikat yang menjaga rock block, tolong bukakan pintu. Malaikat yang jaga rock block tanya, awak tu siapa? Saya Jibril. Awak datang dengan siapa? Saya datang dengan Muhammad. Oh, Muhammad dah diutuskan? Naam, kata Jibril, dah pun diutuskan. Marhaban bihi fa ni'mal maji'u ja'a fa fataha falamma khasaltu fa idza fiha Adam. Bila Nabi cerita, bila Jibril sebut ni Muhammad, orang tu pun kata, oh Muhammad dah diutuskan. Malaikat satu lagi kata, Jibril jawab, ahlan wa sahlan, marhaban, selamat datang ya Muhammad. Dan dibukakan pintu langit pertama, maka disitulah kata Nabi, aku nampak Nabi Adam alaihissalam. Faqala hadza abuka Adam fasallimu alaih. Kata Jibril, wahai Muhammad, inilah Nabi Adam. Fasallimu alaih, salam dengan dia. Hadza abuka, ini ayah kamu. Ayah maknanya keturunan manusia. Salam dengan dia. Fasallamtu alaihi faraddus salam. Aku pun beri salam, dia pun jawab salam. Kemudian Nabi Adam kata padaku, marhaban bil ibni salih wal nabiy salih. Welcome, selamat datang wahai Nabi yang baik, orang yang baik dari keturunan yang baik-baik. Kemudian dia pun berjumpa dengan Nabi yang langit kedua, jumpa dengan Yahya dan Isa. Jumpa langit ketiga, jumpa Nabi Yusuf. Keempat, jumpa Nabi Idris. Nabi Idris ni besar dia punya hikmah. Saya ingat tuan-tuan di sini jarang dengar cerita Nabi Idris. Cerita Nabi Musa banyak dengar, Nabi Ibrahim banyak dengar, Nabi Isa banyak dengar. Nabi Idris jarang-jarang. Kenapa Nabi kita dipertemukan dengan Nabi Idris? Ini lain tahun lah kita cerita, panjang pula kisahnya. Sebab Nabi itu ramai, saya tumpu yang Ibrahim saja malam ini. Lepas Idris itu, Nabi ditemukan dengan Nabi Harun, lepas tu Nabi Musa. Nabi Musa kita tahulah, dia suruh minta diskaun semayang. Pada 50, tinggallah 5. Kemudian yang langit yang ketujuh, dia jumpalah dengan Nabi Ibrahim. Ini hadis sahih, riwayat Imam Bukhari dalam kitab As-Salah, bab kaifa furidatis salah fil Isra. Imam Bukhari buat satu bab macam mana semayang boleh difardukan. Dan Imam Bukhari pecahkan juga hadis ni dalam kitab At-Tauhid, bab ma jaa fi qaulihi azza wa jalla wa kallama Allah Musa taklima. Bab tentang Nabi Musa bercakap dengan Tuhannya. Imam Muslim pun ambil hadis ini, dia masukkan dalam kitab Al-Iman, bab Al-Isra' bi Rasulillah ila samawati wa fardus salawat. Jadi tak ada orang boleh petikaikan cerita Nabi berjumpa dengan Nabi-Nabi dia ini.
Apa pelajaran daripada berjumpa Nabi-Nabi yang ramai ni? Tuan-tuan sekalian, pelajarannya untuk kita adalah pentingnya dalam kehidupan kita ini sering berjumpa dan bertemu dengan orang-orang lama. Kita kena berjumpa dengan senior-senior kita. Sebab itu dalam tradisi orang tua-tua dulu ada tradisi dia panggil napok tilas. Napok tilas ataupun sowan. Artinya kita menjejak para pendahulu dan leluhur kita, para sesepuh kita ataupun senior-senior kita. Macam contoh, saya kerja di Jabatan Mufti. Jabatan Mufti ni bukan baru wujud, sejak daripada zaman berzaman lagi, daripada Sultan Ahmad pertama. Jadi setiap zaman itu, setiap kesultanan dia ada mufti dia, dia ada kadi besar, dia ada ulama-ulama. Jadi kita yang generasi bawah kena cari balik supaya mendengar pengalaman mereka, mendengar apa pengalaman yang boleh kita ambil. Ataupun ketika kita, masa saya jadi imam masjid negeri, masjid negeri ni dah lama, sejak daripada zaman dilipih lagi masjid negeri. Jadi untuk memantapkan kerja, saya kena cari, susun balik mana imam tahun 50-an, 60-an, 70-an, menjejak sejarah supaya kita jadi semangat bekerja. Ini yang telah diaturkan oleh Allah pada Nabi kita, untuk jumpa balik dengan senior-senior dia supaya jadi semangat. Kan kita tahu Nabi antara sebab Isra' Mi'raj kerana dia sedih, dia tak dapat berdakwah dengan selesa di Mekah, isteri dia meninggal, pak saudara meninggal. Jadi Allah nak bagi semangat balik, salah satu caranya jumpa balik dengan orang lama. Baik tu orang muda-muda, belia-belia wanih ni, jangan sombong, mesti selalu jumpa orang-orang lama. Kita mesti tahu bahawa kehadiran kita di dunia ini tidak lepas daripada peranan para pendahulu kita ataupun senior-senior, otai-otai kita ini. Kita berjumpa mereka, minta petunjuk sebab mereka banyak pengalaman. Mungkin imam masjid di sini mengeluh, payah sekarang masjid ni gini. Awak rasa payah, awak jumpa imam zaman dulu masjid lama. Apa pengalaman dia pula? Baru tahu, oh lagi payah rupanya. Oh letih lah jadi kadi rauk ni gini. Awak jumpa kadi tahun 80-an, 90-an, nak tahu langit tinggi rendah. Artinya lagi susah. Maka semakin banyak kita jumpa orang lama, jadi semangat. Apatah lagi Nabi-Nabi ini, yang Nabi Adam, Yahya, Isa, Yusuf, Idris, Harun, Musa, Ibrahim alaihissalatu wassalam, semuanya saudara belaka. Jadi di situ Allah Ta'ala nak tunjuk hidup kita ini kena jaga waris-waris. Saudara mara kena jaga. Dia Nabi ni majoritinya bersaudara daripada surgalo Nabi Ibrahim alaihissalam. Nabi Ibrahim dia ada dua anak. Seorang nama Ismail, seorang nama Ishak. Dua-dua ni jadi Nabi. Nabi Ishak dapat seorang anak laki-laki nama Yaqub. Yaqub pun jadi Nabi juga. Yaqub ada 12 orang anak. Salah seorang anaknya nama Yusuf. Yusuf pun Nabi juga. Dan Nabi lain daripada keturunan Ibrahim dari jalur Ishak adalah Syuaib, Ayub, Zulkifli, Musa, Harun, Daud, Sulaiman, Ilyas, Ilyasa, Yunus, Zakaria, Yahya, Isa alaihissalatu wassalam. Dan daripada anak Nabi Ibrahim yang nama Ismail, itu menurunkan seorang rasul yang sudah pasti kita kenal, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sebab itu pelajaran pertama daripada pertemuan Nabi dengan Nabi terdahulu adalah kita kena susun waris kita balik, jumpa balik. Maaf tuan-tuan, budak generasi sekarang pandai komputer, Google, Terra, AI pandai, tapi cari keturunan belum tentu awak reti. Dalam internet keturunan kita tak ada. Awak pakailah AI paling mahal sekalipun, awak tarik perkataan who am I, tak ada jawapan. Secerdik AI, dia tak tahu awak keturunan mana. Secerdik Google internet, tulis who am I, keluar filem Jackie Chan saja, who am I. Sebab benda nak cari keturunan susu galuh, mesti jumpa orang tua-tua, kena direkodkan. Sebab itu Nabi SAW
adalah contoh dalam bab menyusun waris paling hebat sekali. Kita lemah tuan-tuan bab ni sebab kita hidup pentingkan diri sendiri. Tanya satu orang budak, sebut nama awak, ayah awak, toki awak, moyang awak, sampai mana dia boleh sebut? Paling tinggi 4 je boleh sebut. Apa sebab? Tak jaga waris. Bila tanya awak keturunan mana, sini kan ramai pegawai yuang di sini kan. Awak suku apa? Suku tak tahu. Tak tahu lah ustaz, aku ni orang asli agak. Dia tak tahu. Apa sebab? Kerana kita tak belajar daripada sejarah. Baik itu kalau ikutkan kita ni kena tahu yang ke atas. Mak, ayah, lepas tu toki kita, tok kita ataupun wan kita yang merupakan mak ayah kepada mak ayah kita. Lepas tu atas kena tahu lagi moyang, mana bapa atau ibu kepada toki kita. Lepas tu lepas moyang, buyut. Lepas buyut, cakawari, cilawagi. Cilawagi ni nenek moyang tingkat yang kelima. Kalau turun ke bawah, kita anak, cucu, cicit, piuk, cicuk, miak, oneng. Itu tak sampai. 3 kali mati, tak jumpa lagi. Nabi kita dalam bab menjaga waris-waris, champion number 1. Nabi dia boleh sebut nama keturunan dia sebelah Adnan 21 moyang. Dia boleh sebut, aku Muhammad bin Abdullah bin Abdul Muttalib bin Hashim bin Abdul Manaf bin Qusay bin Kilab bin Murrah bin Ka'ab bin Lu'ay bin Ghalib bin Fi'ih bin Malik bin Nadar bin Kinanah bin Khuzaimah bin Mudrikah bin Ilyas bin Mudar bin Nizar bin Ma'ad bin Adnan. 21 dia boleh susun. Kita boleh susun berapa? Sebab kita tak cara. Mustahak ke nak tahu waris? Mustahak, supaya kita tahu kita ni bukan keturunan beranak tepi longkang. Keturunan kita ada maruah. Kita bukan orang sebarang-sebarang nenek moyang kita. Sebab itu kena susun waris. Setiap benda ada asal usul. Takkan kita tak ada asal usul. Bila tak tahu asal usul, yang itu dia pun dah jadi mengaku keturunan orang. Cucu Mak Kilau lah, cucu Tok Bahamal lah. Benda bukti. Mana boleh mengaku? Baik itu saya selalu kempen di mana-mana khusus untuk orang muda-muda. Awak keturunan kena tahu. Sebab itu tak ada maklumat dalam internet. Cerdik mana pun internet dia tak tahu susu galur kita. Apatah lagi kita di Raub ni sejarahnya kaya. Ini adik-adik kena ingat, Raub ni semua kampung ada orang yang buka, ada tuannya. Contohnya Tok Alauddin bin Baharuddin bin Tok Mansur Bugis, itu buka kampung Segelama. Awak kenal ataupun tidak? Imam Ma'amin bin Tok Malik bin Ngok bin Muhammad Ali Jaafar bin Raja Muhammad atau Baginda Demu, buka kampung Tersan sekitar tahun 1680. Yang Tuan Raja Pangkat 1 atau Datuk Bendara Putih Tuan Tito ke-10 buka kampung Sengkela. Dia ni orang besar anggota Dewan 4 Balai Kerajaan Pagaru Yuang, bergelar Tuan Titoh Sungai Tarap. Dia asal keturunan Raja Pagaru Yuang, dari jurai keturunan Yam Tuan Raja Berkilap Alam Raja Bergewang 3 Datuk Bendara Putih ke-7 Sultan Alif Khalifatullah fil Alam 1. Baik itu nenek moyang kita bukan orang sebarang, bukan beranak dalam hutan. Awak tak tahu sebab tak kaji, tak pernah jumpa orang tua. Nampak orang tua lari, nampak orang tua lari, pandang orang tua lebih bodoh pada kita. Letihlah begitu. Nabi dipertemukan dengan nabi-nabi yang lain supaya dia kenal susu galur dia. Begitu juga Tengku Muda Khairul Alam bin Tengku Badrul Alam, Raja Muda Padang Nunang, itu yang buka kampung Gesing. Ataupun Datuk Paduka Raja Tan Fakih Ali, adik Datuk Paduka, kemudian Tan Ibrahim dengan Datuk Baginda. Ini 4 orang yang buka kampung Temau sekitar tahun 1804. Tok Deh bin Tok Sebudi buka kampung Bukit Atuk. Tok Sitam ataupun Abdul Karim bin Imam Jamal bin Buah Husin atau orang panggil Tok Dahalik ni buka kampung Merang. Panglima Juan bin Bilal Muhammad buka kampung Peranggan. Panglima Abdul Rahman bin Panglima Juan buka kampung Olok Empang. Kita digali ni siapa? Panglima Teguh dan Panglima Balang Alam. Sekitar tahun 1830-an, Panglima Teguh dan Panglima Balang Alam bersama ramai orang-orang Minangkabau datang ke gali ini. Dan kehadiran mereka dimaklumkan kepada pemerintah Pahang. Memang kita di belah sini Minang Melaka, di sosok pedoah lah. Adalah Kelantan 2-3 orang dah Kelantan duduk sini, tu biasa lah. Asal Minang Melaka. Sekitar tahun 1882, Rawa Minang, Sumatera lah. Tengku Laksmana berasal daripada Natal Pagaruyung. Dia mengembara bersama anaknya melalui Kuala Kubu di Selangor, ikut alur sungai menuju ke tempat kita ni.
Dia datang ke sini, dia tengok tempat ni sesuai, buka penempatan. Jadi kedua-dua tebing Tobok tu memang cantik sebab tanah ni berpasir. Dan kawasan tu sekarang adalah pada besar Majlis Daerah Raut. Jadi Tengku Laksmana ni dibuka perkampungan, tanam sayur-sayur di tebing tanah berpasir tu. Jadi semuanya ada sejarah dia. Sampailah dia jumpa cerita, dia jumpa emas tu ya. Satu hari Laksmana Alam Shah ini dengan anaknya nak buat gula paku. Jadi dia pergi ke tebatan itu, cabut sepohan paku. Bila pasir tu melekat, nampak macam serbuk emas. Jadi Laksmana dan anak buahnya merauplah pasir tanah berlumpur itu. Itu jadilah nama raup katanya, sebab dia meraup itu dapat lama. Jadi cuma cerita sejarah. Artinya kita ada ketamadunan. Kemudian apabila balik pada cerita Gali tadi, Wan Long Ibni Bendahara Seri Maharaja Tun Mutahir, bila dia tahu ramai orang Minang datang ke sini, dia pun hantar surat kutip cukai kepada penduduk Gali. Dan itu ada rekod rasmi. Saya pengarang kehormat Persatuan Sejarah, kita tengok suratnya 30 Disember tahun 1859. Urusan cukai itu kemudiannya diletakkan di bawah kuasa Tok Kaya Teh, orang Kaya Lipih yang ke-14. Lepas daripada perang saudara di Pahang, Tengku Abdul Samad itu dilantik sebagai penghulu gali yang pertama. Dia meninggal dunia tahun 1924. Jawatan penghulu gali disandang pula oleh anaknya Tengku Kudin. Panjanglah ceritanya. Jadi pada anak-anak muda, awak don't play-play dengan sejarah di sini. Keturunan kita keturunan orang bagus-bagus, orang baik-baik, orang hebat, orang bergelar. Kita pula tak berasa kita ni orang hebat. Itu bawa motor, tak senonoh buat kerjaan, tak senonoh. Kita keluarga orang baik-baik, jaga nama baik ini. Maka bila kita susun waris, susun keturunan, barulah kita jadi semangat nak meneruskan nama baik. Dan yang mustahak supaya kita ni tak mengaku sebarang-sebarang keturunan orang. Tadi saya sebut, ada orang dia mengaku keturunan Mak Kilau lah, cicit Mak Kilau lah, cucu Mak Kilau. Mengaku ni bukan kena bayar. Mengaku. Orang pula percaya, panggillah dia Kulu Kilir buat persembahan. Boleh buat, tapi bukti. Ada yang ada bukti, tunjuk, ini gambar saya dengan moyang saya. Okey, lulalah. Ini yang toh mana-mana ni. Yang mengaku tak tentu agak. Awak mengaku keturunan, haram hukumnya. Ingat, ni hukumnya haram. Manidda'a ila ghairi abihi lam yarih raihatal jannah wa in rihaha la yujadu min qadri sab'ina aman. Siapa-siapa kata Nabi yang mengaku dia keturunan orang sekian-sekian padahal dia bukan keturunan itu, haram bau surga. Orang ni kata Nabi, haram bau surga. Jadi jangan nak sedap-sedap sangat mengaku saya ni keturunan Tok Kaya Hang Semaun bin Hang Tuah lah. Saya ni keturunan Tok Kaya Bandu Tu Sulaiman bin Tun Ibrahim lah. Saya ni keturunan Tok Kaya Candak lah. Kalau betul, ahlan wa sahlan. Kalau tak betul, diam saja. Baik, itu kena kaji. Jadi ini pelajaran pertama. Kan hilang Islam Merah kita kan. Pelajaran pertama, kena jumpa orang tua-tua lah, adik-adik muda ni. Saya ingat hari esok lusa ni, orang muda kena buat program ziarah kubur. Ziarah kubur, cari balik kubur nenek moyang awak mana. Saya ingat kita ni tak tahu dah moyang kita mana kubur. Tok Ki tak tahu di mana dah kubur. Kubur sekarang lawa pun kita tak tahu mana satu dah kubur. Macam taman permainan. Dulu kubur ada penanda pada pokok sekian lah, pada mana ada pokok dah sekarang. Jadi buatkan tanda. Bukan suruh buat pondok ada atap bumbun, dah. Rekod saja. Kubur ayah kita tahulah, pergi setahun sekali je pergi, punyalah pemalas saja. Kubur mak mungkinlah sebulan sekali. Kubur tok kita di mana? Cari. Sebab anak kita esok dia kena tahu mana kubur moyang dia. Kita yang tak kenal moyang kita sebab abah kita tak tunjuk, jadi kita dah jam dah meneka-neka manalah kubur moyang. Batu Nesam orang Pahang ni pakai batu sungai je, jadi susah. Jadi esok lusa ni ada masa masalah ada orang marah soal sibuk ke kubur, itu hal dia. Kita nak tahu keturunan kita saja. Ambil gambar, masuk dalam Facebook, dia ada memori, boleh ingat 5 tahun 10 tahun. Ni kubur moyang saya, nama sekian-sekian. Bukan nak riak, kita nak tunjuk saya bukan beranak tepi longkang punya keturunan. Saya ada nenek moyang saya orang berjuang, begitu.
Ni orang muda lah yang tuan-tuan dah berumur ni, tak payah, tak apa dah. Nak join mereka dah tak lama lagi. Yang muda-muda ini sedih kadang jumpa orang muda, dia orang Rawa ke orang Minang ke apa, dia tak tahu asal-usul keturunan, tak tahu benda yang dia tahu main game siang malam pagi petang. Kalau cerita internet terror sangat, cerita bola, cerita ni, tanya moyang tak tahu, tanya tu sekadar yang dia tahu sajalah. Tapi kita tak boleh salahkan mereka kerana benda ni tak digembor-gemborkan. Kembali pada tadi, Allah tunjukkan Nabi kita dengan Nabi yang terdahulu supaya dia jadi semangat, kenal asal-usul dia. Ini yang pertama. Yang kedua, pelajaran daripada pertemuan Nabi kita dengan Nabi-Nabi terdahulu adalah dapat satu wasiat daripada Nabi Ibrahim alaihissalam. Ini wasiat mustahak. Apa kata Nabi Ibrahim? Mur ummataka falyakthiru min ghirasil jannati fa inna turbataha tayyibatun wa ardaha wasi'atun. Perintahkanlah umatmu untuk banyak-banyak membaca la haula wala quwwata illa billah. Hadirin hadirat sekalian, salah satu zikir yang jarang sangat kita amalkan, tetapi zikir ini sangat berguna untuk mendidik diri kita, iaitulah zikir la haula wala quwwata illa billah. Kenapa saya kata jarang? Masjid surau pun tak baca dah. Kita lepas semayang, subhanallah, alhamdulillah, Allahu akbar. Dan kalau malam Jumaat kita tambah la ilaha illallah. Tapi payah nak dengar masjid buat la haula wala quwwata illa billah. Kenapa tak buat? Mungkin payah nak menyebut sembuh-sembuh air liu. Kalau orang tak berapa reti, memang la haula wala memang dia tak reti. Tak jumpa berhenti la haula wala tak jumpa. Benda ni punca lah kenapa tak diamalkan. Malam ni saya seru diri saya dan tuan-tuan, jom kita semangat baca zikir la haula wala quwwata illa billah. Apa sebab? Abu Zar Al-Ghifari radhiyallahu anhu dia cerita, awsani khalili bisab'in, kekasihku Rasulullah pernah beri wasiat pada aku 7 perkara. Pertama, bihubil masakin wa an adnuwa minhum. Nombor 1 dia pesan, hai Abu Zar, awak kena cintai orang miskin dan sentiasa dekat dengan mereka. Jangan nampak orang miskin lari, nampak orang miskin masjid tutup pagar. Tak boleh begitu. Nabi suruh dekat diri dengan orang miskin. Kita kadang kita marah orang miskin. Ada masjid buat gerobok rezeki, mu'ik bagi sumbangan, dia susahlah macam-macam tepung gula. Tapi bila dia tengok orang yang sama datang, dia jerkah orang tu, lari orang tu tak datang dah. Ialah kita pun marah, muka yang sama. Minyak masak pada dia jangan ambil tiap-tiap hari. Siap riba hailak lagi ambil. 2-3 bungkus ambil. Ialah kita marah, tapi masalah bukan duit kita. Itu duit sumbangan orang, lantaklah siapa yang ambil. Tapi Nabi pesan jangan gitu. Awak orang miskin, tapi orang miskin takkan pakai hailak pula. Nabi pesan dengan orang miskin, awak kena buat baik dan dekat diri dengan mereka. Yang kedua, wa an anzura ila man huwa asfala minni wa la anzura ila man huwa fauqi. Hidup ni kata Nabi sentiasa pandang orang di bawah, jangan pandang orang di atas. Awak asyik pandang orang di atas, awak lupa orang susah di bawah. Pandang orang yang di bawah, yang susah, yang miskin, OKU, pandang, baru rasa syukur nikmat. Yang ketiga kata Nabi, wa an asila rahimi wa in jafani. Yang ketiga, awak sambung silaturahim dengan orang yang memang tak suka ke awak. Ini payah tuan-tuan. Kita akan tegur dan baik dengan orang yang memang baik dengan kita. Orang yang menyampah kepada kita, tak ada pasal kita nak hidung tak mancung, pipi tersorong-sorong. Malam ni kita betulkan. Nabi kata jangan. Dengan orang yang tak suka kita itulah paling utama kita buat baik pada mereka. Apa sebab? Kalau kita buat baik dengan orang yang memang suka ke kita, itu munasabah. Macam contoh, kita ada WhatsApp group. Tiap-tiap hari dalam WhatsApp group ada jenis-jenis orang ni dia suka bagi doa. Tiap-tiap hari doa subuh, salam maghrib, salam isyak, dia suka baca doa. Kenapa dia rajin menghantar doa? Sebab dalam tu adalah orang yang memang kita suka dengan kita.
Tapi bolehkah kita buat benda yang sama pada orang yang tak suka kita? Payah. Sebab kita akan kata kalau dia tak jawab, aku kecil hati. Ini payah. Nabi kata jangan. Dengan orang yang tak suka kau, tolong buat baik kepada dia. Contoh mak saudara, pak saudara, kata ada yang tak suka kita. Dia kadang pak saudara ni kelahi dengan anak saudara. Biasa masalah harta benda begitulah, bubuk-bubuk tanah sekangkang kera ya. Tapi jadi kelahi sampai babik-babik kalau anak saudara. Jadi kadang tak nak bertegur. Kita orang mengaji, dia tak suka kita pergi tunjuk muka. Assalamualaikum. Tak jawab daripada dalam rumah, dia tutup pintu, buka pedok, bagi salam. Assalamualaikum. Dia buat bodoh ya. Bagi salam 3 kali, dia tak buka, balik. Selesailah. Ini orang yang bagus, kata Nabi. Sambung silaturahim dengan orang yang memang tak suka kau. Yang keempat, kata Nabi, wa an uktira min la haula wala quwwata illa billah. Perbanyakkanlah membaca la haula wala quwwata illa billah. Yang kelima, wa an atakallam bimuril haqq. Awak hendaklah bercakap benar walaupun benda tu perik untuk diterima. Yang keenam, wala ta'khuzni billahi laumatal laib. Jangan jadikan kita ini takut kepada celaan orang yang mencela. Dan yang ketujuh, jangan jadi orang yang suka membodek, merayu-rayu, meminta sesuatu kepada orang. Jaga maruah diri, kata Nabi. Ini hadis riwayat Imam Ahmad dan juga Imam At-Tabari. Dimasukkan dalam kitab Mujamul Kabir. Dan kata ulama, hadis ini adalah hadis sahih. Jadi salah satu yang Nabi wasiat adalah banyakkan membaca la haula wala quwwata illa billah. Apa sebab Nabi Ibrahim pesan pada kita suruh baca la haula wala quwwata illa billah? La haula wala quwwata illa billah ni maknanya kita tidak ada daya, tidak ada upaya melainkan dengan pertolongan Allah. Manusia dia lupa bahawa dia berjaya ke, dia dalam bab dunia ke dia berjaya, atau dalam bab ibadah dia berjaya datang masjid. Dia lupa itu semua adalah Allah yang bantu. Dia ingat kerana dia. Sebab itulah bila kita azan kejap lagi ni sekarang, bila sebut Allahu Akbar, Allahu Akbar, apa kita sahut? Allahu Akbar. Sampai asyhadu alla ilaha illallah, kita berjawab asyhadu alla ilaha illallah. Bila asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, asyhadu anna Rasulullah. Tapi bila sebut hayya 'alas salah, adakah kita jawab hayya 'alas salah, hayya 'alas salah, hayya 'alas salah? Tak. Apa jawapan kita? La haula wala quwwata illa billah. Itu nak tunjuk tawaduk kita. Ya Allah, tidak ada daya, tidak ada upaya melainkan dengan izin-Mu juga ya Allah. Sebab kita ni manusia, segala-galanya Allah yang tentukan. Sebab itu kata ulama, haula quwwata. Quwwata maknanya power. Haula tu power dalam power. Contoh, bateri power. Tanpa bateri, TV tak boleh buka remote. Tanpa, kalau tak ada bateri, kipas tak boleh buka. Tak ada bateri, TV tak boleh buka, aircon tak boleh on. Artinya bateri power. Tapi ada masa bateri kita letak dah, on tak nyala juga. Ada dah kekuatan tapi tak menyala. Apa sebab? Kerana bateri tu dia tidak ada haula. Dia tidak ada kekuatan satu lagi. Bateri tu power, tapi kewujudan power dia kerana ada voltan. Voltan tu yang merupakan power dalam power. Biasanya power bateri ni 1.5 volt. Kalau bateri AAA, bateri alkali 24A, ada 1200 mAh. Kalau bateri karbon seng 24D, 540 mAh. Tanpa voltan, bateri tidak ada erti. Orang Liverpool selalu kata, you'll never walk alone. YNWA. Kita ubah, you are nothing without Allah. Tanpa Tuhan, awak tidak ada apa-apa. Kita ni jadi apa-apa kerana dia, dan kita tidak apa-apa juga kerana dia. Jadi amalkan la haula wala quwwata illa billah. Yang ini saya akan terangkan lebih lanjut selepas ini. Kita berhenti seketika untuk beri laluan pada azan Isyak. Jadi tuan-tuan semua jangan ke mana-mana. Kita kembali lagi selepas ini. Muslimin muslimat yang dirahmati Allah sekalian, kembali kita menyambung ceramah kita pada malam ini.
berkenaan tentang hikmah pelajaran daripada Isra wal Mi'raj. Kita bercerita salah satu peristiwanya adalah Nabi bertemu dengan Nabi-Nabi terdahulu. Salah seorangnya adalah Nabi Ibrahim alaihissalam, dan Nabi Ibrahim wasiatkan kepada kita banyakkan membaca la haula wala quwwata illa billah. Tidak ada daya, tidak ada upaya melainkan dengan pertolongan daripada Allah. Itulah sifat yang perlu ada pada kita hari ini. Sama ada dalam bab ibadah ataupun dalam bab mencipta kejayaan duniawi. Hayya 'alas salah, hayya 'alal falah. Dua-duanya la haula wala quwwata illa billah. Sebab itulah hatta Nabi SAW pun, walaupun Nabi ni orang kuat ibadat, tapi Nabi tidak berhenti berdoa, Allahumma a'inni ala zikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Ya Allah, tolonglah aku supaya aku dapat terus berzikir, bersyukur, beribadat kepadamu ya Allah. Itu sedar Nabi. Tara Nabi pun doa minta Tuhan bantu kita. Sebab pada hakikatnya kita manusia tidak memiliki apa-apa daya dan kekuatan melainkan dengan izin daripada Dia. Seorang penuntut ilmu takkan mungkin dapat duduk dalam majlis ilmu melainkan dengan izin dan pertolongan Allah. Seorang guru tidak mungkin dapat mengajar ilmu yang bermanfaat melainkan dengan izin dan pertolongan Allah. Seorang pegawai kerajaan tidak mungkin dapat bekerja dengan baik melainkan dengan izin dan pertolongan Allah. Cuba imbas balik ketika kita buat umrah atau buat haji di Mekah. Ada hari kita tengok dalam televisyen dekat hotel, mustahil dapat tawaf hari ni. Orang penuh sebab kita rasa tak lepas. Tetapi bila kita doa Rabbi Yasir wala tu'asir, Rabbi Yasir, pergi-pergi molek pula 7 pusingan tawaf, cepat pula siap. Kita tak jangka benda-benda begitu. Ada hari kita pergi Mekah, kena gawat, salah makan kambing banyak apa semua. Salah makan banyak jadi menyebabkan kesihatan tak berapa molek. Dalam hati aku ni lepas kena wukuf, doalah doa, ya Allah bantulah Rabbi Yasir wala tu'asir. Molek wukuf, molek pergi ngutik batu Musdalifah. Apa sebab? La haula wala quwwata illa billah. Tapi ada hari kita overconfident sangat. Oh, saya insya-Allah tak demam pergi ke Mekah, jogging siap-siap hari, jogging. Berlari semua maraton sana sini. Sampai di Mekah 3 hari di hotel tak boleh keluar, demam macam-macam. La haula wala quwwata illa billah. Baik tu ni kita dalam sebulan lagi nak puasa Ramadan. Malam esok. Yalah malam esok ke malam ni 9 hari bulan. Esok malam esok. Tengok nak bulan Syaban. Hari ni lupa lah. Datang ceramah lupa tengok nak bulan. Tengok ke bulan Syaban. Mana lepas Syaban Ramadan. Ada orang dia takut bila masuk bulan Ramadan, mampukah aku nak puasa? Berapa pula? Aku ni kuat isap okok ustaz. Sehari sampai 2 bungkus. Jadi tak tahulah boleh tak. Jangan risau. La haula wala quwwata illa billah. Tidak ada daya, tidak ada upaya. Allah akan bantu kalau kita nak. Allah bantu kita. Saya dulu pernah kenal satu orang pemandu driver, kuat lah isap okok. Saya tak pernah jumpa orang kuat isap okok. Saya ramai kawan saudara mari isap okok, tapi orang ni paling kuat lah saya jumpa. Dia punya kuat isap okok. Dia bawa kereta, dia driver, bawa barang daripada Kuantan sampai Kuala Lumpur, sebungkus rokok. Saya ingat dia mamah lah rokok tu, celup kopi ke apa, sebungkus. Mana Kuantan Kuala Lumpur kalau bawa macam orang gila pun 2 jam setengah. Sebungkus 2 jam setengah. Biasa orang yang tu tak adalah sampai 2 jam sebungkus, sehari sebungkus contohnya. Punya kuat. Saya tanya, bang macam mana bulan puasa? Ustaz, kita kena tawakal pada Allah. Dia ceramah pula ke saya, dia kata kita kena tawakal pada Allah. Macam mana buat? Saya berdoa lah ustaz. Berdoa, ya Allah. Dia memang perokok tegar. Saya baru dapat ilmu, orang perokok tegar ni diukur dari segi apa? Bukan berapa banyak batang rokok dia isap. Berapa minit kan rokok pertama dia isap lepas bangun tidur. Itu paling tegar. Dia ada skala dia. Celek mata, tuan-tuan buat apa dulu? Celek mata ngetuk kotak rokok, memang kronik sungguh lah tu. Celek mata rokok dulu. Maknanya masuk bilik air tu dia nak terbenam tu rokok dulu. Itu memang tegar betul.
Tapi kalau 5 minit lepas bangun, 10 minit lepas bangun, setengah jam, itu biasa. Yang dia ni bangun, orang lain capai handphone, dia capai rokok. Mengapa cari rokok mana? Kuat rokok. Saya tanya macam mana boleh berhenti? Saya doa kepada Allah, Ustaz. Alhamdulillah boleh berhenti, tak ada masalah. Mana berhenti untuk puasa ya. Sekarang berbuka macam lokomotif kereta api Tanah Melayu lah, keluar asap macam naga. Memang dia keluar asap rokok. Azan je, minum air, teh segelas, rokok selalu, nasi kemudian. Dia memang tegar. Saya tanya, awak tak try rokok elektrik ke? Budak sekarang rokok elektrik kata nak ganti, berdoa dalam rokok elektrik. Rokok elektrik dia kata kawan try dah sekali. Dia beli hak pakai cas, tu dia kata, malam tu lupa cas. Pagi esok bangun lambat. Masjid dah mengaji dah, nak sahur nak habis dah. Dia kata saya ambil ke rokok elektrik tak boleh on, lupa cas bateri. Lala cocok wayar bubuh pada plug, isak pada plug dia kata. Bayangkanlah dia boleh cas diri dia sendiri tu. Serung-serang mujur tak syok elektrik. Habis suka dengar cerita orang yang dia ialah dia nak buat baik tapi payah sikit sebab rokok dia kuat, rokok kuat. Ada sekali dia cerita bangun lambat sahur. Masa tu dia kalau orang lelaki ni dia lambat atau huru-hara sahur, bila isteri dia tak puasa lah, memang huru-hara lah, jawab satu rumah huru-hara. Bila isteri tak bangun sahur ni rupanya, jadi isteri dia tak puasa, nak bangun sahur buat bila? Sekali dua boleh lah, hari-hari tak daya melayan ke dia. Ada hari tu lambat, bangun orang dah mengaji, dia pergi ke dapur tengok lauk moreh semalam ada. Orang dah mengaji ni, sudah dia kata, aku kalau tak makan nak bawa kereta ke Kuala Lumpur ni tak larat, kena ada tenaga. Jadi dia kena buat dua pilihan yang sangat mustahil. Nak makan nasi ke ni rokok. Itu je dua pilihan dia ada. Akhirnya dia buatlah petua sendiri. Dia buatnya 2 dalam 1. Tangan kanan nyuak nasi, tangan kiri isap rokok. Dia berulamkan asap rokok sajalah. Awak lebih kurang jin abang. Kalau makan asap dengan nasi dia memang jin betul lah kalau gitu. Ni cerita-cerita lah. Penting tuan-tuan, jangan takut. La haula wala quwwata illa billah. Puasa je. Ini saya tak boleh puasa Ustaz, ada gastrik. Cuba tak lagi. Memang saya tak boleh. Pukul 10 tak makan, pindah biji mata. Try dulu. La haula wala quwwata illa billah. Ini baru bulan Sya'ban dah jumpa doktor minta surat gastrik. Mana boleh gitu. Try dulu. Kita bukan nafikan gastrik tu je, tapi kadang gas tu sikit je, terik tu yang banyak. Awak tak puasa rugi. La haula wala quwwata illa billah. Don't worry, insya-Allah Allah bantu kita. Dia fadilat la haula wala quwwata illa billah ni, kata ulama. Ada satu hadis Nabi sebut, dia ni perbendaharaan surga. Nabi pernah pesan pada Abdullah bin Qais, ya Abdullah bin Qais, ala adulluka ala kanzi min kunuzil jannah. Maukah aku cerita pada engkau tentang gudang harta dalam surga? Surga ni ada gudang besar, tentang gudang dia. Maka jawab Abdullah bin Qais, ya Rasulullah, saya nak tahu apa dia perbendaharaan gudang surga. Jawab Nabi, bacalah la haula wala quwwata illa billah. Ni hadis Bukhari Muslim. Bayangkan, kanzun ni dalam bahasa Arab maknanya gudang. Bayangkan segudang harta. Orang sepeti harta, satu peti harta tu pun dah banyak. Ni satu gudang. Kalau kereta ada 10 biji kereta tu biasa. Tapi segudang kereta, itu banyak betul. Banyak betul. Bagai contoh, saya pernah terbaca dalam majalah kereta lah, Kepedulian Amat Mulia Paduka Seri Baginda Sultan Brunei. Sultan Brunei tuan-tuan, dia ada 5,000 biji kereta dalam 5 garaj kereta. Garaj kereta awak gudang sebesar-besar alam. Dia ada 547 buah Mercedes Benz, ada 452 buah Ferrari, ada 382 buah Bentley, ada 209 buah BMW,
ada 179 buah Jaguar, ada 176 buah Porsche, ada 604 buah kereta Rolls Royce, ada 21 buah Lamborghini, ada 11 buah Aston Martin. Myvi tak ada, Beza tak ada, bukan apa barang Myvi king atas jalan je. Jadi kalau setiap hari Tuanku Sultan Brunei gunakan sebiji kereta dia memerlukan 20 tahun untuk habiskan semua kereta dia. 5 gudang, itu baru gudang kereta. Bayangkan gudang-gudang yang lain. Sebab itu fadilat membaca la haula wala quwwata illa billah, kita ada segudang harta dalam surga esok. Maka jangan ditinggalkan. Kata Syekh Muhammad Nawawi Al-Bantani rahimahullah, ada sejumlah keutamaan lafaz hauqalah ini yang dipetik daripada hadis riwayat Ibnu Abi Dunya tentang apa fadilat orang melazimkan membaca la haula wala quwwata illa billah ini. Antaranya disebutkan dalam riwayat Ibnu Abi Dunya, man qala la haula wala quwwata illa billah mi'ata marratin fi kulli yaumin lam yusibhu faqrun abada. Siapa yang kerap membaca la haula wala quwwata illa billah 100 kali sehari, maka dia takkan ditimpa kefakiran. Amalkan 100 sehari. Ini boleh rujuk dalam kitab Kasyifatus Sajak yang disusun oleh Syekh Nawawi Banten. Jauh daripada jadi miskin lah. Jadi yang berhormat ke pejabat kebajikan ke atau masjid orang susah datang minta bantuan, selain daripada bagi bantuan, suruh dia amal juga la haula wala quwwata illa billah, supaya bulan depan tak datang dah. Apa gitu, awak ni kurang zikir, apa gitu ya. Kecil hati pula. Ni bukan kita menghina dia, dah. Ini ulama aja. Untuk hilangkan kefakiran, kemiskinan, banyakkan membaca la haula wala quwwata illa billah 100 kali sehari. Yang kedua, hauqalah ini juga bacaan yang sangat bagus dibaca ketika kita dirundung kesusahan, kesulitan ataupun ada masalah. Diriwayatkan dalam satu hadis, apabila seorang itu mengalami kebimbangan ataupun susah hati dan dia membacanya salasu mi'ata farajallahu anhu ay aqallaha zalika, Allah, dia baca 300 kali, Allah akan kurangkan beban kesusahannya itu. Kita lah dalam hidup kita sentiasa ada benda-benda yang kita ditimpa kesusahan yang mendadak. Yang tadi pun pengusi sebut tadi, saya terpaksa juga berundur awal, tak dapat nak bersama berlama-lamaan dengan tuan-tuan, duduk borok makan. Terpaksa pergi ke hospital, terpaksa bawa anak. Anak ikut sekali, tapi dia main dengan abang dia, ada cedera sikit pada bahagian mata, bawa ke klinik, rauk. Klinik kata kena bawa hospital cepat. Jadi saya tak boleh nak batal ceramah, saya ada makan painkiller saja itulah. Jadi minta izin lah ya, minta izin untuk terpaksa bawa ke hospital juga. Dan doa kalau janganlah pelik-pelik sangat, mudah-mudahan jadi sembuh, amin, mudah-mudahan ya. Sebab itu ada satu riwayat Nabi menyebut, fa innaha tadfa'u tis'atan wa tis'ina baban min ad-durri adnaha alham wal faqr. Baca la haula wala quwata illa billah ini boleh menjauhkan tis'atan wa tis'ina baban min ad-durri, boleh menjauhkan 99 mudarat dan penyakit. Baca la haula wala quwata illa billah. Dan antara penyakit yang boleh dia hilangkan adalah penyakit susah hati ataupun keluh kesah. Susah hati ni tuan-tuan, penyakit besar. Kita selalu ingat penyakit besar kanser, jantung tersumbat, kencing manis, kegagalan buah pinggang. Dah, penyakit yang orang bimbang sekarang adalah sakit susah hati, kebimbangan melampau. Orang kita sekarang ni memang ada, dia buat tinjauan kebangsaan kesihatan dan mobiliti. Dia buat kajian, orang Malaysia ni ada simptom tekanan dan depresi yang begitu teruk sekali. Orang kita dah ramai alami anxiety disorder, gangguan kebimbangan, 1:6. Mana dalam masjid ni mungkin hampir separuh ada masalah kebimbangan. Bimbang tak tentu arah.
Bukan masalah dia pun dia bimbang. Patutnya bukan masalah wasalah bimbang. Tapi dok sampai tak tidur sendiri. Ngenam mikir, bukan salah dia pun. Contohnya dia, macam kami Jabatan Agama, Jabatan Mufti menghadapi masalah ini. Orang sekarang ni jadi bimbang ke agama lain macam. Padahal ada orang yang menjaganya, kita mengaturnya, menyusun, mentadbir. Dia bimbang macam-macam. Bimbang takut jadi gini, takut jadi gini. Sampaikan Jabatan Mufti Isytihar raya pun tak percaya juga dah sekarang. Ni ya ke raya esok ni? Kang takut kena scam kita ni. Tonton lusa orang percaya. Zaman begitu dia tak percaya ke orang. Tak boleh begitu. Awak ni kebimbangan melampau. Kebimbangan melampau ni orang keluh kesah. Mental illness. Mental illness ni kalau di Malaysia paling banyak MDD lah, Major Depressive Disorder. Kemurungan besar. 6.3% orang dewasa Malaysia ada masalah MDD ni. Dan ada di antaranya kena makan ubat. Kalau zaman dulu, sebelum orang tahu istilah, orang kata dia ni gila. Tapi sekarang kita tak guna istilah gila, kecil hati pula dia kan. Daripada tak gila jadi gila betul. Kita panggil dia kemurungan, cakap berlapik. Tapi hari dia tak makan ubat, sudahlah. Dia datang masjid mengaku Imam Mahdi lah jawabnya. Saya dulu masjid negeri, 4 orang mengaku Imam Mahdi. Datang-datang, saya lah Imam Mahdi. Allahu Akbar, mengaku Imam Mahdi. Lepas tu dia nak jadi imam sembahyang asar, tangkap dia jaga. Tak makan ubat rupanya. Ada hari dia menyanyi bawah pokok, jadi jamaah Alhamdulillah. Malam. Ada hari molek sangat, datang masjid sembahyang. Hari dia terlepas makan ubat, dia menyanyi bawah pokok. Ni bukan cerita orang sini, cerita orang Kuantan. Itu penyakit asal daripada kebimbangan. Sebab itu kebimbangan ni banyak fikir, lama-lama boleh mendatangkan masalah kemurungan. Ini kita tak nak. Sebab itu bila Nabi sebut 99 penyakit boleh hilang, bukan hilang maknanya tuan-tuan ada kanser tahap 3 baca 100 la haula wala terus tak payah pergi berubat dah. Dia menghilangkan duka cita. Dia kadang orang sakit ni, dia penting jiwa dia. Kalau mental dia sihat, walaupun dia ada sakit, dia okey je. Saya pernah jumpa orang di negara Arab, dia ada kanser. Kanser dia bukan 1, 3 kanser. Benda perut, dada, paru-paru, ada 3 kanser orang Arab. Dan kanser dia semua tahap 3 ke atas. Tapi saya tengok dia positif. Bila mati bila-bila itu. Saya tanya tuan, macam mana tuan ni boleh jadi positif? Boleh jadi ceria lah. Kalau orang lain murung dah, baru sakit sikit, baru doktor kata awak ni disyaki kanser, murung dah, murung temenung. Dia 3 kanser, boleh kulu-kili lagi, ceria. Dia tanya begini, saya tak menganggap kanser ni masalah. Saya menganggap kanser ni sahabat baik saya. Dia duduk dalam badan saya, dia mengingatkan saya kepada Allah. Dia mengingatkan saya bahawa saya akan mati bila-bila. Ini sahabat yang bagus. Sahabat di luar semua berdoa, ajak karaoke siang malam, gembira semua. Ni contoh. Jarang orang ngajak ingat Tuhan. Tapi kanser ni bagus. Bila saya baru nak lara sikit, kata nak mati dah. Oh ya tak ya, kanser buat jahat. Jadi ini sahabat saya. Saya tak boleh marah dia. Dia ingatkan saya kepada Tuhan. Positif. Rupanya orang sakit ni, kesusahan hati tu yang paling mustahak kita nak ubatkan. Dia think positif. Ramai dalam masjid ni saya ingat yang sakit, tapi positif je hidup. Berbanding orang baru sakit sikit, dah murung, masa muka tak nak campur masyarakat. Jangan gitu, chill, relax. Caranya banyak ke zikir la haula wala quwata illa billah. Kelebihan yang lain kata ulama berdasarkan hadis Abu Hurairah, wa man abta'a an rizqihi falyukthir min qawli la haula wala quwwata illa billah. Siapa yang rasa rezekinya sempit, banyakkanlah membaca la haula wala quwwata illa billah. Ni hadis riwayat Imam Tabrani dan Ibnu Asakir. Kalau rasa duit tak berapa nak ada, kalau rasa bajet lari sikit bulan ni, usahalah dapatkan lebih. Kalau tak dapat, bacakanlah la haula wala quwwata illa billah. Ada satu cerita menarik. Dalam Quran ada surah At-Talaq ayat yang ketiga. Wa yarzuqu man haitsu la yahtasib wa may yatawakkal 'ala Allahi fa huwa hasbuh
Innallaha balighu amri qad ja'alallahu likulli syai'in qadra. Dan Allah memberi rezeki daripada arah yang manusia takkan sangka. Siapa yang tawakal kepada Allah, Allah akan cukupkan hajatnya. Siapa sesungguhnya Allah melaksanakan urusan mengikut kehendak dia. Dan Allah menentukan sesuatu. Allah menentukan takdir kita. Ada satu cerita, ini cerita zaman Nabi. Satu hari, seorang sahabat nama Auf bin Malik radhiyallahu anhu, dia datang jumpa Nabi mengadu. Ya Rasulullah, saya ada masalah ya Rasulullah. Isteri dia pun adalah menangis saja. Saya kena buat apa ya Rasulullah? Anak saya ada orang jahat masuk rumah, dia curi barang, anak saya pun dicoleknya ya Rasulullah. Tolonglah ya Rasulullah, apa yang perlu saya buat sekarang ya Rasulullah? Yang isteri tu menangislah, menangis. Kata Nabi gini. Nanti kami akan bantu untuk dapatkan, tapi sementara waktu kamu dengan isteri kamu banyakkan membaca la haula wala quwata illa billah. Jangan sibuk nak ikut operasi menyelamat, mengesal dan menyelamat. Awak duduk je zikir la haula wala quwata illa billah. Jangan berhenti. Biarkan kerja menyelamat, biar anggota buat. Awak zikir saja. Mereka pun tak baiklah berzikir la haula wala quwata illa billah. La haula wala quwata illa billah. Tanpa disangka-sangka Tuhan nak tunjuk, orang jahat yang colek anak dia ni, dia bawa ke satu tempat. Di situ ada barang-barang yang dia rompok dari tempat lain. Adalah juga kambing, unta banyak. Anak Auf bin Malik ada di situ. Takdirnya dalam satu hari, musuh-musuh orang jahat ini mereka terleka sekejap, lupa kunci pintu ke macam mana, mereka tinggalkan harta dan juga anak Auf bin Malik ini. Agak mereka nak merompok di tempat lain pula, tapi lupa nak kunci pintu. Akhirnya anak Auf bin Malik ni berjaya melepaskan diri. Dan dia pula bukan lari kosong, dia bawa balik kambing satu lembah. Bawa balik tunjuk ke abah dia. Abah dia dah jadi pening kepala. Abah dia bukan nak ke kambing tu, nak dia balik je dapat selamatkan diri. Tapi dia dah bawa balik satu lembah kambing milik kumpulan pencolek itu. Maka disebabkan peristiwa itu, turun ayat 3 surah At-Talaq. Ini hadis riwayat Ibnu Mardawih, min haitsu la yahtasib. Allah akan turunkan kamu rezeki daripada sumber yang kamu tidak sangka. Dengan syarat kamu banyakkan tawakal pada Allah. Jadi kalau tuan-tuan ada masalah, jangan kelang kabut, jangan gundah gulana, jangan marah-marah, maki sana, maki sini, komen yang tak elok. Jangan. Banyakkan membaca la haula wala quwata illa billah. Kerana kita jangan risau, Allah ada. Allah ada. Manusia sekarang dia punya takut macam kita ni dah tak ada Tuhan. Tuhan ada. Allah dah sebut dalam Quran berapa ramai orang yang nak padamkan cahaya agama aku ini, takkan berjaya. Apa sebab? Anak adalah. Ente takut apa pasal? La haula wala quwata illa billah. Banyaklah kejadian sehari dua ni orang kita, apa nak jadi ni? Oh Islam gini, apa nak? Allah ada. La haula wala quwata illa billah. Kita we do the best, let God do the rest. Buat saja yang terbaik. Allah akan bantu kita. Cahaya agamanya takkan padam sampai bila-bila. Itu janji dia. Janji dia. Jadi gantungkanlah usaha kita, ikhtiar kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Begitulah tuan-tuan yang dapat kita sembang-sembangkan pada malam ini berkenaan tentang wasiat yang diberikan oleh Nabi Ibrahim alaihissalam. Sebab itu jangan heran kenapa Nabi Ibrahim semua perintah Allah dia buat tanpa engkau. Tuan-tuan perasan tak Nabi Ibrahim? Semua perintah Allah dia buat, tak pernah dia berkata tidak. Never say no. Contoh, Allah suruh Nabi Ibrahim ketika dicampakkan ke dalam api, dia biar je. Dia hanya baca hasbunallah wa ni'mal wakil, la haula wala quwata illa billah. Nabi Ibrahim kuat semangat dia. Apa nak jadi, jadilah.
dan tawakalnya tinggi, api tidak membakar dia dengan izin Allah. Nabi Ibrahim pernah disuruh bina Kaabah, padahal dia bukan engineer, dia bukan arkitek, tapi dia buat je. Ibrahim buat Kaabah, beres boh, buat je. Ni Nabi Ibrahim. Nabi Ibrahim panggil orang satu dunia datang buat haji, beres boh, dia pergi je. Dia tak ada nak tanya nak panggil macam mana, takkan nak jerit-jerit dah, bos suruh buat je, jangan banyak tanya. Ini Nabi Ibrahim. Nabi Ibrahim pernah disuruh bersunat. Nabi Ibrahim orang pertama bersunat. Umurnya berapa bersunat? Abu Hurairah pernah tanya kepada Nabi, Nabi Ibrahim ni bersunat umur berapa ya Rasul? Umur Nabi Ibrahim bersunat 80 tahun. Ketika dapat arahan tu dia pun terkejut, bersunat dalam hati umur dah 80. Sepatutnya Nabi Ibrahim boleh minta je pengecualian, buat surat je sekeping. Ya Allah, saya ni warga mat, 80 ni jarang nak guna. Jarang sangat banyak pegang tongkat pada pegang orang, jadi tak payahlah sunat, tak guna mana. Tak, never say no. Pergi apa? Sunat pun sunat lah. Abu Hurairah tanya, dia sunat pakai apa ya Rasul? Waqtatana bil qadumi. Hadis Bukhari. Dia bersunat guna kapak. Seorang dia, tuan-tuan dengar pun ngeri dah. Pakai kapak, seorang dia, biuh tak ada, benda tak ada. Apa sebab? La haula wala quwwata illa billah. Dan kemuncak ujian Allah pada Nabi Ibrahim. Nabi Ibrahim disuruh sembelih anak sendiri, dan dia tidak berkata tidak kepada Tuhan. Padahal perintah tu dapat dalam mimpi, bukan dapat surat pakai malaikat. Tak ada cok stempel merah dah. Tapi dia taat. Pagi-pagi beritahu anak, abah mimpi semalam suruh sembelih awak, guna gaya. Anak dia pun anak soleh juga, beres abah, beres je. Tak ada lah nak marah abah ni tak waras, abah kena makan ubat, dah lah jangan balik. Balik-balik lah sembelih anak. Salah abah, kerana cara jenayah salah, abah boleh dihukum penjara. Dah, beres abah, sayangnya apa ni, sembelih je. Inilah Nabi Ibrahim. Kenapa dia ada kekuatan sebegitu? Kerana dia amalkan selama hidup dia, la haula wala quwwata illa billah. Apa nak jadi, jadilah. Tidak ada daya, tak ada upaya, dia yang menolong aku. Jadi amalkanlah la haula wala quwwata illa billah. Sekadar itulah saja sembang-sembang malam ini. Saya mengucapkan ribuan terima kasih atas undangan. Mohon maaf sebarang kekurangan. Moga-moga bertemu pada lain-lain kesempatan. Sebelum berpisah, marilah kita menadah tangan berdoa. Moga majlis kita diberkati ilahi hendaknya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma salli wa sallim ala Sayyidina Muhammad salatan tukhrijuna biha min zulumatil wahmi. Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'ban wa ballighna Ramadan. Ya Allah, berkatkan umur kami pada bulan Rajab, berkatkan umur kami pada bulan Sya'ban, panjangkan umur kami bertemu dengan Ramadan. Allahumma tawil umurana wa sahih ajasadana wa nawir qulubana wa thabit imanana wa ahsin a'malana wa wasi' arzaqana wa ilal khairi qaribna wa 'anil syarri ab'idna waqdi hawaijana fid dini wad dunya wal akhirah innaka ala kulli syai'in qadir. Ya Allah, panjangkanlah umur kami dalam keberkatan, sihatkanlah tubuh badan kami, terangkanlah hati kami, tetapkanlah iman kami, molekkanlah amalan kami, luaskan rezeki kami, dekatkanlah kami dengan kebaikan, jauhkanlah kami dari kejahatan. Kabulkanlah segala doa kami, sama ada dalam urusan agama, dunia ataupun akhirat. Subhanakallahumma wa bihamdika nashhadu an la ilaha illa anta nastaghfiruka wa natubu ilaik. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wa sallam. Alhamdulillahi rabbil alamin. Sekadar itu, mohon tuan-tuan mendoakan juga supaya anak saya jauh dari sebarang mudarat yang berbahaya. Moga disembuhkan matanya yang cedera itu, mudah-mudahan. Sekadar itu, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wallahu a'lam.